Nanti dia Ustaz boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini hari yang penuh barakah. Okey, hari Rabu, Masya Allah. Jom kita sama-sama buka kelab kecoh sihat online kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jom kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kembali pada host kita yang gorgeous, yang luar biasa pada pagi ini. Silakan. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa. Ini Ji Ustaz Soleh. Okay? Okay, thank you Ustaz Soleh. Jom saya nak tengok sekejap siapa yang ada pagi ni. Wow. Kita ada Teacher Aida daripada Jengka. Coach Ju pun daripada Jengka. Okay. Okay, ada Dr. Zakia. Aini daripada mana tak Heidi tu duduknya? Okay, Kak Madiana. Senyum sikit Kak. Okay, ada Kak Lin. Okay, selamat datang semua. Mok Long pun ada. Masya Allah kan. So, siapa yang dah sarapan pagi ni? Okay, boleh cek dekat situ. You all sarapan apa pagi ni? Kalau makan nasi lemak pun tulis je nasi lemak. Tak salah pun. Okay. Hai Kak Lin. Okay, jom saya sambung. Okay, pagi ni insyaAllah memang ramai yang dah tahu tau. Topik kalori ni saya tahu ramai dah tahu. Okay. Cuma kita nak cek kita dapat kesedaran ke tak. Tahu dah sedar tu lain kan. Tahu ni cari dalam Google pun boleh dapat. Tapi kesedaran tu dia kat sini. Kat hati. Okay. Bukan semua orang dapat kesedaran tu. Yang tak dapat kesedaran tu dia akan berhenti tengah jalan. Okay. Dia akan kembali kepada asal. Kadang-kadang lagi teruk sebab apa? Tahu tapi tak sedar. Okay, so jom. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan hari ni kita dapat sesuatu yang boleh jentik hati kita. Doa Okay. Walaupun kita rasa lah kelak kecoh je pun. Tapi kita tak tahu bila masa Allah nak bagi tu kan. Walaupun di majlis yang kecil macam ni. Okay. Mungkin ada benda. Okay. So ada masa ni boleh share lagi link kita untuk jemput rakan kelab. Okay, kita berkongsi saja dengan semua rakan-rakan. Okay, saya teruskan lagi hari ni. Okay, hari ni kita tak macam biasa kita tak dibenarkan membuat rakaman suara ataupun video. Okay, nak screenshot tu tak ada masalah. Kan? So hari ni kita nak buat senaman, nak membakar kalori kita, senaman jari. Siapa ada jari? Tunjuk sikit. Kalau tak boleh buka skrin pun tak apa. Okey? Gerak-gerakkan jari. Okey? Ni pun sebagai satu senaman. Okey? Regang-regangkan sikit kita punya tangan. Okey. Rajinkan chat kat ruangan chat hari ni. Okey, kita berikan ruangan chat kita. Ni pun salah satu cara membakar kalori. Okey? So, sekali lagi selamat datang kepada tetamu baru. Jom kita bagi tepukan. Macam ni. Coach saya ajar dulu. Tepuk macam ni 10 kalori. Tepuk macam ni 50 kalori. Lagi kuat tepuk, lagi banyak kalori dibakar. Siapa ada rasa macam tu? Tak perlu percaya apa saya cakap. Cuba je tepuk perlahan dengan tepuk kuat. Macam mana you rasa? Okay? Energi dia lebih. Sebab pembakaran kalori dia lebih. Gitu. Okay? Kak Mala buat apa tu? Lipat kain ke?
Okey, bersama saya hari ini Coach Ana. Okey, nama penuh saya Siti Rohana Idris. Kalau dalam saya punya FB semua, Coach Ana Idris lah. Okey, so topik amazing kita hari ni, kalori, formula. Kalori ni adalah satu formula. So, kalau rasa nak ambil kalkulator. Tapi saya rasa tak perlulah kan. Simple je, tak susah pun. Formula turun berat dan maintain sampai bila-bila. Ini rahsia coach-coach kat dalam ni macam mana dia boleh maintain berat badan walaupun di hari raya. Okay, sebab kita faham dan kita ada kesedaran tentang kalori. Okay. Apa yang jadi masalah? Saya stop share sekejap. Apa yang jadi masalah, jadi punca kepada obesity? Okay? 1 daripada 2 orang rakyat Malaysia sekarang gemuk. Tulis, check dekat situ. Obesity nombor 1 di Malaysia. Obesity tu penyakit. Okay? Tulis kat situ. Okay? Ni ada kesalahan. Ya Allah, obesity ni penyakit rupanya. Okay? Penyakit tak berjangkit. So, apa jadi punca pada obesity ialah tabiat makan. Makan sekali-sekala tak ada masalah. Okay? Hari ni saya nak cheat meal hari ni. Saya nak cheat day hari ni. Okay? Tak jadi masalah. Yang jadi masalah ialah kita jadikan tu sebagai tabiat. Okay? So, dan kita kena check apa yang kita makan. Punca obesity ni sebab orang kita ni kuat sangat makan. Memang orang Malaysia suka makan. Okay, tak salah lah suka makan tapi kena pilih. Okay, kena pilih apa yang nak kita makan. Okay, jom saya sambung. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kalori? Okay, kalori ni dia tenaga. Macam kita, kalau kita bangun tidur, kita rasa lemah badan kan? Rasa macam lesu sikit, okay? Tapi bila kita makan, kita ada tenaga. Nampak? Sebab itulah kalori ni ialah tenaga dalam makanan ataupun minuman. Okay, kita minum air manis bangun pagi. Okay? Kalau saya dulu bangun pagi cari Nescafe. Apa jadi? Terus zup dapat tenaga. Okay? This is kalori. Cuma kita kena faham kalori apa yang kita ambil tu. Sikit ke banyak ke berlebih, sesuai ke tak? Okay? Adakah kalori kita penting? Yalah, penting lah. Macam saya cakap tadi, dia nak bagi kita tenaga. Kalau kita tak makan, memang kita boleh turun berat. Tapi kita jadi macam orang sakit, tak larat, lesu. Okay? Muka pun tak nampak kemerah-merahan, pucat. Tak maulah macam tu. Okay? Kita nak dalam keadaan kita sihat. Okay, tengok kat sini. Apa masalah kita? Sekarang ni, okay, kita makan terlalu banyak. Cek dekat situ. Siapa setuju dengan saya, tulis saya jujur. Okay, tulis saya jujur. Kita makan terlalu banyak. Kita naik berat bukan sebab keturunan. Saya ni memang keturunan gemuk lah. Bukan. Keturunan tu dalam 2% je. Sikit je. Okay? 98% lagi tu sebab gaya hidup kita. Pemakanan kita. Okay? Kita sekejap-sekejap makan. Takut ni. Jangan bagi anak jangan bagi anak rasa lapar, bagi makan. Okay? Nangis sikit bagi makan. Merajuk makan. Siapa kat sini macam tu? Suami dia kalau nak pujuk dia, bawa pergi makan. Okay? Kalau happy makan, sedih makan, stres makan. Hari jadi makan, hari tak jadi pun makan. Nampak? Okay? Makan je kita. So, makan terlalu banyak menyebabkan jumlah kalori kita yang patut ada dalam badan ni dah jadi berlebih-lebihan. Okay, lepas tu bila kalori yang lebih tu, okay, tenaga yang dimasukkan tu terlalu banyak, lepas tu kita tak bakar dia. Saya share sikit, okay. Kita tak bakar dia.
kalori tu dia akan bertukar jadi lemak. Okay, you bayangkan margarin yang warna kuning tu. This is a warna lemak tu, keadaan lemak. Okay, bertampal-tampal dekat badan. Nak ke? Kita sedap sikit kat sini je sedap kita. Lepas tu, yang selebihnya dia masuk dalam badan, dia rosakkan tubuh kita. Okay, seolah-olah kita ni apa? Menganiayai diri sendiri. Okay, so tengok yang tulisan hijau ni, setiap lebihan 7,700 kalori dia akan jadi naik 1 kilo. Ingat formula dia ni, tulislah, check dekat mana-mana, lebihan 7,700 naik 1 kilo. Okay, kenapa saya cakap kita tak boleh makan banyak? Kenapa orang dulu pagi makan nasi, tengah hari nasi, petang kadang-kadang nasi, malam nasi? Kan, orang dulu banyak makan nasi. Tapi kenapa dia orang slim-slim? Cuba tengok aktiviti dia orang. Orang dulu pertanian, mak ayah kita. Okay? Zaman dulu, zaman petani, memang perlukan kalori yang banyak. Kita apa? Kita zaman teknologi. Banyak guna gadget. Banyak guna handphone. Kan? Semua benda. Okay? Semua benda. Nak pergi pasar raya sekarang ni pun tak perlu nak beratur apa dah. Pakai phone saja. Jadi pergerakan kita sikit. Pembakaran kalori kita sikit. Tak sesuai dengan makanan, tenaga yang masuk tu. Okay? Dapat tak sesuatu kat sini? Kenapa orang dulu kita tengok dia orang sihat, dia orang aktif? Sebab pemakanan mereka sama dengan aktiviti diorang. Okay? Dan kita tak boleh ikut. Kita kena ubah sebab kalau kita makan cara yang sama tapi aktiviti kita berbeza, memang jadi teruklah kita. Okay? Okay, so tengok ni faktor keperluan kalori. Okay? Kalori kita ni dia bergantung kepada saiz tubuh. Kalau orang tu saiz dia besar, lebih 100 kilo, janganlah bagi portion makan macam kita yang umur yang berat 60 kilo ni. Sakitlah dia. Okey? Jadi kena tengok bagi sesuai. Okey, lepas tu tengok pula pada usia. Kanak-kanak, okey, orang dewasa, orang berumur. Okey, orang berumur aktiviti dah tak banyak. Okey, dia tak perlu nak ambil kalori yang terlalu banyak. Sesuai dengan umur dia. Kalau dah umur 80 tu kadang-kadang dia makan sikit-sikit je. It's okay. Tak payah nak susah hati. Kenapa mak makan sikit? Okay? Mak dah makin berumur. Dia tak perlukan tenaga yang banyak. Sebab tu dia makan sikit. Okay? Lepas tu tengok pula jantina. Lelaki memang lebih. Dia punya keperluan kalori dia berbanding perempuan. Okay? Lelaki lebih. Jangan isteri pergi ikut cara makan suami. Dahlah ikut cara makan suami. Contohnya kan, pergi kedai makan. Siapa kat sini suka pergi kedai makan? Selain daripada saya. Okey? Pergi kedai makan. Makan dengan suami. Order sama dengan suami. Tu dah salah dah tu. Order sama dengan suami. Okey? Lepas tu, makanan anak yang tak habis, mak pula pergi sambung tolong habiskan. Ada tak yang buat macam tu? Kan? So tak boleh macam tu, bahaya sebab itu wanita cepat naik berat badan. Sebab tu kita kata sebabnya mengandung. Mengandung tu sikit je pemakanan kita. Masa aktiviti harian macam saya cakap tadi kan, kalau aktiviti kita banyak tak terlalu banyak. Ambil contoh hari ni saya banyak sangat kerja ni. Okey, ambil kalori lebih. Tak salah lah you nak makan lebih hari tu sebab you memang sibuk, you memang banyak kerja. Kita faham aktiviti ni bukannya sibuk dengan kerja pejabat tu. Bukan. Aktiviti perbuatan kita tu. Okay? Oh, hari ni saya memang kena turun naik tangga pejabat lebih pada 10 kali lah. Memang kena ambil makanan yang lebih lah. Portion lebih. Okay, tengok pada aktiviti. Check. Okay, dapat sesuatu. Okay, then. Apakah makanan kita hari ni sesuai dengan diet dan selamat dari segi kalori? Ting lah timbul dah tanda soal kan. Okey tak saya nak makan ni? Okay, selamat tak? Dah sesuai tak? Jom kita tengok, kita explore. Tengok pada gambar tu pun dah macam best. Okay, ceng-ceng. So, ni lah sarapan pagi.
Okay, cuba tengok you all sarapan apa dulu? Coach makan apa dulu? Saya dulu pagi jarang sarapan sebab saya ingat kalau saya tak sarapan, saya boleh turun berat badan. Okay, sebab saya faham berlapar akan turunkan berat badan, lepas tu nasi boleh gemukkan saya. Ada tak yang macam ni? Yang macam saya? Okay? Takut nak makan pagi, takut nak makan nasi. Okay, kalau ada, kita geng. Okay? Tulis kat situ. Saya luar biasa. Okay. So, bila kita tak sarapan sebenarnya badan kita lagi teruk. Okay? Metabolism kita akan rendah. Berat badan kita akan makin bertambah. Dalam berat badan bertambah, lepas tu kita jadi penuaan. Sangat-sangat teruk. Okay. Jadi kita kena wajib ambil sarapan kalau yang nak sihat. Lepas tu nak sarapan apa? Kena check lah juga. You nak sarapan apa? Okay. So sarapanlah makanan yang rendah kalori dia sesuai dengan aktiviti. Okay. Pagi masuk pejabat. Kalau kat sini cikgu ke ataupun yang staff-staff yang bekerja dekat pejabat, kita tak perlu kalori yang banyak sangat. Okay? Kita sekadar bercakap tu kalori dia sikit je. Okay? Kecuali lah kalau kita ni pergi tori getah. Lainlah nak ambil kalori banyak. So kalau pagi cari makanan yang rendah kalori. Okay, cuba tengok kat sini sarapan pagi. Ada tak yang bawah daripada 200 makanan dia? Tak ada kan? Okay? Semua tinggi kalori. Tu tak termasuk air lagi. Okay? Nampak ni nasi lemak sepinggan. 579 kalori. Full accessory ni. Segala ayam. Okay, sambal, timbun, telur semua ada. Itu tak termasuk air, tak termasuk lagi kuih-kuih yang kita makan lepas tu. So bayangkan, orang Malaysia pagi makan banyak mana? Ni, okey saya tak makan nasi, tengok makan ini pula. Makan roti lah, capati, roti canai lah. Kalau suami saya tu roti canai 2 keping kuah banjir agak-agak berapa? Lepas tu tepi tu ada pula bungkus nasi lemak. daun pisang kan. Pagi saja 1000 kalori habis. Okey. Belum lagi pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 4 makan, minum petang kan. Pukul 8 balik kerja makan. Okey. Sebelum tidur ajak sekejap anak-anak keluar pergi mengetih, makan. Oh hari ni hari jadilah. Jom bungkus apa-apa balik makan. Nampak? Kita asyik nak makan je. Dalam mind kita ingat makan je. Betul lah. Okay, sebab itulah punca pada, bukan setakat punca obesiti je. Punca penyakit lah, datang daripada makanan lah. Tengok pula makan apa, tengok segala minyak, pewarna. Tu kalau kentang goreng tu. Ni yang order nasi dekat kedai kan. Sebelum nasi goreng tu sampai, meal kita sampai, jom kita order dulu kentang goreng. Kentang goreng satu portion kecil tu je, 400 kalori dia. Bukannya you makan satu bungkus tu boleh kenyang. Okay? So, kita kena thinking bila kita faham benda ni, ya Allah, kenapa aku nak makan yang ini? Kalau setakat nak rasa satu bar tu tak adalah jadi apa. Tapi kalau you makan sampai sebungkus tu, lepas tu order pula yang lain. Okay? Untuk makanan yang berat contohnya, kan kita dah faham makan nasi tu makan berat. Sebenarnya yang kecil-kecil ni yang memberatkan. Okay? Dia ingat dia akan bertukar. Kalori yang lebih dia akan tukar jadi lemak. Okay dan macam saya cakap tadi, kalau makan, okay, sekali-sekala, sebulan sekali pergi makan, tak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Jadi tabiat. Okay? Tabiat macam saya cakap tadi, sedih makan, seronok makan, merajuk makan. Hari jadi makan, hari tak jadi makan, jadi tabiat. Okay? Itu yang terjadi dekat tubuh kita. Cek tubuh kita. Saya adalah apa yang saya makan. You makan benda baik akan jadi baik. Kalau banyak makan makanan yang tak baik, hasil dia macam tu lah. Okay? Macam dalam gambar ni. Banyak makan burger, nampak? Perut pun dah macam burger dah. Ada kat sini. Okay? So check. Sebab tu kita kena berubah. Okay? Kena berubah.
Bila ada kesedaran tu berubah. Okay? Cuba. Jangan terus nak menolak. Tak nak lah, saya dah cuba dah. Tak berjaya. Check lah kenapa you tak berjaya. Ada, you cuba turun berat dulu, cuba sihat. Ada coach tak? Tak ada coach, carilah coach. Dalam ni ramai coach. Okay? Cari orang yang jemput. Tanya, siapa coach ya? Saya nak minta tolong dia. Okay? InsyaAllah. Coach ready nak tolong anda semua. Okay? So tengok ni yang saya cakap ni. Okay? Hari biasa kita, apa yang kita makan. Okay, pagi makan. Ni menu pagi. Tengok pada tulisan warna merah tu. 500 kalori dia. Pukul 10 makan 400. Okay. Makan tengah hari 900. Minum petang 500. Kan petang mesti minum kan. Okay. Singgah dekat tepi jalan tu beli apa-apa. Popiah goreng lah. Kopok leko lah. Okay. Makan. Malam makan. So, satu hari, ni cerita Mamat. Mamat ni, badan dia perlukan 2000 je kalori satu hari. Kan tadi saya cakap, kalori dia ikut keperluan tubuh kita kan. Okey, cek. Mamat ni 2000. Yang tak tahu boleh tanya coach, tanya orang yang jemput, berapa keperluan kalori saya okey. Rakyat Malaysia dalam 1200 ke 1500. Actually lelaki dalam 1500. Tapi mungkin Mamat ni aktiviti dia banyak, dia perlukan 2000. So, daripada kita kira ni, tulisan merah ni, kalori yang masuk 3,000. Hari-hari masuk 3,000. Ni cerita tak termasuk hari jadi okay, tak termasuk hari jadi. So, ada apa? Ada lebihan. So, lebihan tu akan tersimpan dalam badan Mamat tu. Okay, hari-hari simpan. Nampak 800 tu, simpan. Okay. Jadi apa pun saya tak tahu dah kan. Okey, tengok. Bila kita simpan, tengok yang tulisan merah. Fokus pada tulisan merah. Okey. Katakan tadi 500 kan. Okey, kita ambil contoh, kita rendahkan sikit, ambil 500. Yang lebih tu hari-hari 500. Cuba darab dengan 1 tahun, 365 hari. Dah berapa ratus ribu kan? Tadi formula yang warna hijau tadi dia cakap apa? 7,700 1 kilo lemak. So bayangkan kalau kita bahagi dengan 7,700 kalori yang lebih, dalam masa 1 tahun berat badan kita naik. Tengok yang tulisan yang kuning tu. 23 kilo guys. Banyak tu 23 kilo. Tahun lepas 50 kg, tahun ni dah jadi 70. Tak ubah lagi tabiat makan, tak ada lagi kesedaran, sikit-sikit nak makan. Tahun depan jadi 90. Wow, dah kan masa tu. Okey? Lepas tu dah mula susah hati dah. Kenapa tak makan sikit pun berat dah naik, dah toksin dah berlambak dalam badan. Okey? Badan dah penuh dengan lemak. Okay, masa tu baru nak fikir. Tu pun tak sedar lagi. Makan lagi. Makan je lah. Dah halang-halang gemuk ni, makan je lah. Nampak? Mentaliti kita. Makan lagi. Naik lagi. Dah sampai 100 lebih. Lepas tu, mula macam-macam sakit mula datang. Sebab tu tak pelik zaman sekarang umur 20-an, umur 30-an berat dah lebih 100 kilo. Okay? Punca daripada benda macam ni lah, tabiat, gaya hidup. Okay, jadi saya minta yang mana dah ada dalam kelab kecoh ataupun yang tengok saya recording nanti kan. Okay? Buatlah sesuatu, ambillah tindakan. Okay? Ada kan? Mudah-mudahan ada kesedaran you akan dapat. Share dengan orang lain ilmu. Dia nak ikut, tak nak ikut, it's okay, tak ada masalah. Yang penting kita share. Kita tahu kita share. Okay, so ni orang yang nak naik berat. Okay, macam contoh anak saya nak naik berat. Jadi dia kena ambil kalori lebih daripada keperluan badan. Okay, badan perlu 2,000, ambillah, makanlah lebih 2,500. Jadi berat kan naik. So, kalau orang yang nak turun berat, okay, ada kan kat sini yang nak turun berat. Okay, so ambil makanan yang rendah daripada
keperluan kalori kita. So hasilnya berat akan turun. Nampak? Simple je. Nak turun berat tak susah. You hanya kena defisit kalori. Okay, tapi ada rahsia. Stay, fokus. Siapa yang rasa ngantuk tu, okay, buat pergerakan jari lagi. Okay, lepas tu minum teh ke. Mengantuk juga, bangun daripada kerusi, goyang-goyangkan sikit badan anda. Okay, supaya ada pergerakan. Jangan duduk je. Okay, ni yang saya cakap tadi. Saya dah cukup kalori coach, tapi berat badan saya tak turun. Kenapa? Ting, tanda soal lagi. Kenapa? Sebab cek apa yang kita makan. Ambil cakna apa yang kita makan tu. Okay? Tengok. Yang kita makan tu kalori baik ke? Kalori yang memberi manfaat pada badan tak? Kalau you makan makanan yang bergoreng, maksudnya ada minyak, garam, perisa, perasa apa semua kan? Adakah memberi manfaat pada badan? Kan? Okey. So, makanan kita yang kita makan, okey, baca dekat label sebelum beli. Okey, tengok dia punya makronutrien dia. Ada ke? Ada. Okey, sebenarnya susah nak dapat. Makanan yang banyak makronutrien dia tak banyak. Yang nak ada vitamin pun rasanya dalam 1-2 vitamin je. Saya tak nak makan lah, saya makan ni je lah, saya makan oat je lah. Cukup tak vitamin dia? Okay, mineral dia cukup tak untuk cover satu tubuh kita ni? Okay, tak apa, stay dalam Kelab Kecoh, kita banyak lagi topik, nanti akan belajar. Okay, lepas tu cara kita masak, makan ayam. Tapi kalau goreng, kalori dia lagi banyak, 2 kali ganda. Okay, so kita nak turun berat, nak jimat kalori. Saya tak boleh coach, saya nak kena makan ayam juga. Saya ada coach macam tu, dia tak boleh terima ikan. Jadi coach ni tak payahlah nak paksa. Tak boleh, awak kena makan ikan juga. Kalau awak tak makan ikan, awak takkan turun berat. Janganlah macam tu, okay? Bagi option dekat dia, okay, it's okay. Memang ikan lebih baik. Tapi kalau awak tak boleh makan ikan, awak makanlah ayam bakar. Carilah bahagian dada. Kan? Kan dia pun seronok sikit, dah boleh senyum dah dengan kita. Okay? Okay, dan ni. Kita cuba buat perbandingan untuk dapat kesedaran ni kan, kena adalah juga fikir-fikir, buat perbandingan, tengok pada gambar, jangan tengok gambar lepas tu apa dia tulis ni. Okay, saya terangkan secara mudah je. Okay, tengok gambar yang sebelah kiri ni, kalori dia lebih kurang sama je, betul tak? 400 dengan 300 lebih kurang. Tapi kalau anda yang ada kesedaran, okay, ada pengetahuan, yang bijak pandai, okay, sijil tinggi, okay, ada tak kesedaran? You nak pilih yang mana? Okay, nak pilih yang mana? Kalau you ada kesedaran, okay, tulis kat situ. Kalau kita nak pilih yang mana? Yang 400 ke yang 300 kalori? Kalau saya percaya yang dalam ni, okay, dia akan pilih 400. Sebab apa? Dalam 400 kalori ni, 440 tu, dalam tu ada makronutrien, ada fiber, nampak? Okay. Tak ada bahan pengawet perisa. Okay. Jadi makanan ni dia akan absorb dalam badan. Makanan ni badan sangat-sangat perlu. Berbanding yang 300 tu, tak ada makronutrien. Okay. Tak apa-apa perisa dia bubuh dalam tu. Okay. So, kena bijak memilih. Okay, yang sebelah kanan ni, okay, stay fokus, okay. Tolong ambil cakna. Yang sebelah kanan ni, sebelah satu 1,500, satu 2,000. 1,500 ni, orang yang makan makanan sihat, portion dia 3. Maksudnya pagi, tengah hari, malam. Saya ambil contoh lah kan, okay, pagi, tengah hari, malam. 1,500. Dia makan macam ni untuk satu hari. Yang sebelah kanan tu 2,000 guys, tapi sekali pergi makan je. Kenyang sampai satu hari ke? Tak kan? Tak kenyang satu hari. Okay? Sebab itu kalau kita dah terambil yang 2,000 kalori tu, katalah pergi order kan, makan yang 2,000 kalori tu. Maksudnya satu hari tak boleh makan apa benda dah. Air manis pun tak boleh. Okay? Kalau you makan, dia akan jadi berlebihan.
kalori itu akan tersimpan dalam badan. Okay, so kita ada ni yang saya percaya, okay, ada yang dah faham, ada yang tengok je gambar ni dia dah jadi allergic. Okay, dia dah jadi macam toing, tak suka. Okay, sedangkan dia tak faham betul-betul lagi, okay, apa makanan yang ada. Okay, ni makanan yang kami pilih, okay. Kenapa kami di Kelab Kecoh ni, coach-coach ni pilih jenama Herbalife? Ni pun ada juga ni, kadang, saya tak boleh saya tak boleh makan apa-apa produk. Dengar tak? Biasa dengar tak ayat macam tu? Tak boleh saya tak boleh makan apa-apa produk. Doktor dah pesan tak boleh makan apa produk. Habis roti tu bukan produk ke? Beras tu bukan produk? Okay? Beli biskut lah apa semua tu bukan produk ke? Okay. Semua tu produk lah. Okay. Jadi kena tahu, okay, ambil cakna apa yang ada. Jangan terus blok, okay. Cuba cakna kenapa kami pilih Herbalife Nutrition, kenapa kami tak pilih produk yang lain. Okay. Nombor satu, pertama sekali Herbalife Nutrition ni dia number 1 di dunia. Kalau dah nombor 1, buat apa kita nak pilih yang nombor 2, nombor 3, betul tak? Okay. Pilihlah number 1, okay. Nak bagi yang terbaik dekat badan ni. Ni badan ni mahal tau. Sebab tu lah ada orang dia buat bisnes jual organ. Mahal. Okay. Okay, lepas tu dalam tu dia makanan ni tinggi protein. So kalau orang yang nak turun berat, orang yang nak sihat, orang yang dah berumur, dia perlukan lebih protein untuk bantu dia. So dalam F1 Shake ni memang banyak, tinggi protein dia. Kalau kita makan pagi makan nasi lemak, banyak mana sangat protein tu? Protein tu telur tu banyak mana you makan telur tu? Sekali lagi makan banyak kalori pula. Okay. Lepas tu dalam ni dia ada pula vitamin. Kan tadi badan kita kena ambil makanan yang sesuai untuk tubuh. Okay. Dalam satu hidangan, okay, maksudnya satu gelas shake yang you makan ni, tak nampak ada gelas saya shake. Okay. Satu hidangan ni ada 16 vitamin dan mineral. Sesuai sangat saya tak makan dah vitamin-vitamin yang lain. 16 ni dah cukup dah untuk tubuh saya. Okay. Dengan serat, antioksidan dia, apa lagi yang kita nak. Lepas tu, sebab tu, kalau tengok sebelah kanan ni, yang takut sangat nak makan kan, okay, takut sangat nak cuba. Okay, cuba tengok. Protein, vitamin C, vitamin E, fiber, kalsium, vitamin A. Apa yang memang sangat-sangat diperlukan oleh badan. Kenapa nak takut cuba? Sebut je Herbalife terus. Tak nak Dah cuba dah dulu. Adakah masa anda cuba tu, anda ada pengetahuan tentang semua ni? Ada tak kesedaran? Kalau you tak makan nutrition Herbalife, you makan apa? Cuba cek makanan kita. Cukup tak vitamin? Kalau cukup vitamin is okay. Cukup protein semua is okay. Rendah kalori is okay. Okay, cabaran kita sekarang tak cukup. Okay, sebab tu kita bermula, kalau Kelab Kecoh, kita memilih Herbalife Nutrition. Okay, so untuk yang belum cuba, boleh cuba. Nutrisi teras kita boleh PM pada orang yang jemput anda. Okay, saya nak cubalah 1, 2, 3. Kita ada 3 langkah mudah je. Semudah ABC, macam tu kan. Okay. Macam saya dulu pun, macam mana saya boleh turun berat badan tanpa saya sedar, tak ada bersenam. Okay. Saya cuba je. Saya ni jenis apa-apa suka buat testimoni kat diri. Okay. Tak apalah bang, kita cuba je. Tak jadi, kita berhenti. So saya cubalah 10 hari. Okay. Tiba-tiba 10 hari saya tengok perut saya pun, perut suami pun dah makin kecil. Saya pun dah mula happy, segar badan. Okay. So tak salah, you just cuba. Cuba 3 langkah ni aloe vera, kimis dan juga nutrition dia, shake dia. Okay, lepas tu, okay, dalam program Kelab Kecoh kita, okay, kita ada benda yang sangat simple. Lepas you cuba nutrition, tengah hari, okay, makanlah untuk yang nak turun berat tu kan, makanlah suku-suku separuh. Sebenarnya tak susah pun suku-suku separuh ni, okay. Nasi banyak ni, ikan ke ayam ke 1 tapak tangan ni. Lepas tu
Separuh pinggan tu makan dengan sayur. Kena belajar berubah. Okay? Belajar buat pengorbanan. Jangan terus nak menolak. Okay, lepas tu kena ambil snacking. Snacking penting tulis kat situ. Snacking penting. Kalau you nak sihat, you nak turun berat, you tak mau berat naik, wajib ambil snacking walaupun tak lapar. Cukup jam snacking. Okay, coach dah bagi meal plan, follow je. Time ni kena makan lah. Tapi perut tak berapa lapar. Tapi coach pesan makan. Jadi masa tu apa? Nak ikut apa yang nak ikut perut kata ke nak ikut coach kata? Kalau ikut perut kata memang susah. Okay? Memang susah nak dapat result. Jadi follow je. Saya macam tu dulu lah, senang follow je lah cakap coach. Sebab apa? Coach dah turun berat, coach pun nampak memang orang kata nampak aktif kan, nampak sihat. Follow je lah. Saya tanya banyak. Lepas tu buatlah senaman sikit, tak banyak pun, seminggu 2-3 kali. Tak sempat buat hari-hari, buat seminggu 2-3 kali. Sabtu Ahad buat bersenam sikit. 20 minit. Tanya teacher Aida dengan Coach Aziz kita. Okey, ni testimoni saya. Okey, ramai dah dengar cerita saya. So, saya pun memang dulu banyak sangat cabaran. Okey, di usia 38 tahun, anak 4 orang, banyak tidur, letih, tak larat. Okey. Mengantuk, suka marah anak, stres. Tu muka tu dumping tu dah senyum dah. Okey? Dah senyum pun stres lagi, nampak? Okey? Orang pun tak nak kawan dengan saya. Siapa kat sini dia tak ramai kawan? Kita sama, okey? Orang pun tak nak kawan dengan saya. Dah muka asyik nampak suram dia macam nak marah je kan. Muka tak ceria. Okay. So, saya dulu saya share sikit lah cabaran kesihatan yang saya alami dulu kan. Selain daripada letih apa tu, saya sembelit yang teruk. Saya pernah lebih 3 minggu tak buang air besar. Saya tak tahu kenapa, hari-hari saya makan tapi saya tak boleh buang air besar. Saya tak rasa langsung nak buang air besar. Dan saya pernah sampai terkena buasir sikit. Okey? Sebab kesan daripada kita sembelit. Lepas tu saya jadi sakit kepala, migraine, hari-hari kena makan painkiller. Sendi saya berbunyi-bunyi. Mungkin you all tak boleh imagine macam mana sendi berbunyi, tapi sendi saya berbunyi dulu. Sangat-sangat sakit. Saya kena buat hentak kaki sampai dia berbunyi. Kan? Baru saya boleh tidur. Tu pun kena makan painkiller hari-hari. Okay? Sebab apa? Saya tak ada ilmu pemakanan. Saya belum lagi berjumpa dengan coach saya. Okay? So Alhamdulillah bila saya follow je coach saya, ingat saya tak follow perut saya. Saya follow coach saya. Apa jadi? Saya fokus nak sihat, tiba-tiba terturun berat 14 kilo guys. Tak sedar pun. Tiba-tiba boleh pakai baju lama. Pergi kelab tiba-tiba, 56 kilo coach. Gitu kan, muka teruja kan. Okay, so ni latar belakang saya. Sebelum ni, saya seorang pengusaha pusat tuition. Masya Allah. Dengan urus anak 4 orang. Dengan student lebih 300 orang. InsyaAllah ni kita orang pergi, kita orang buatlah aktiviti kan. Aktiviti outdoor kan. Tapi saya memanglah nak nangis masa ni. Sebabnya saya sakit sendi tau. Okay. Dengan kerenah anak-anak murid kan. So, saya ni antara pengusaha tuition yang stres dan tak happy. Kenapa stres? Sebab tak ada masa dengan family. Kenapa tak happy? Sakit. Okay. Letih, tak larat. Okay. So, dengan tabiat makan yang buruk, lepas habis tuition pukul 11 baru keluar makan. Bukan sekali-sekala tabiat ni maksudnya kita buat selalu. Sebab tu saya percaya apa yang jadi dekat saya bukannya sebab salah orang lain, sebab diri sendiri tak nak cari ilmu, tak nak belajar, rasa pandai. Ada yang dekat sini rasa pandai, rasa dah tahu dah, ajak masuk kelas gejum, tak nak dah tahu dah. Okay? You tahu tapi belum ada kesedaran. Okay? Dan kadang-kadang apa yang satu perkataan you dapat masuk orang tu sharing, okay? Benda tu ubah diri kita. So, saya dapat ni dekat kelab. Okay, saya berterima kasih dengan coach saya kan. Bila dia cakap,
bila kita nak belajar, dua perkara kita kena buat. Okay? Pastikan kita ni mudah diajar dan rendahkan sikit ego kita. Saya masa tu sedebu rasa kena kat muka saya. Sebab apa? Rasanya saya pengusaha tuition ni dah pandai lah kan. Banyak buku dia belajar, rasa dah pandai, rasa dah tahu kan. Jadi saya cakap, bermula pada hari itu saya kata saya nak terus belajar, saya nak terus belajar. Jadi rendahkan sikit ego kita, okay? Tak kisahlah orang coach kita tu lagi muda pada kita ke, coach kita tu suri rumah ke, tak kisah, jangan peduli. Apa background dia, okay? Ilmu dia tu, yang penting ilmu dia, kita nak ilmu dia. Jadi walaupun you apa level pun, okay? Sekolah 10 tingkat pun, rendahkan sikit ego. Jadi tak ada masalah pun. Banyak benda kita akan dapat. Buat tu je. Itu yang saya buat dulu. Masya Allah, luar biasa Okay, hidup pun berubah. Tengok apa jadi dengan saya. Apa jadi dengan saya bila saya dapat result, rasa happy, rakan kelab datang. Pagi saya dah buka kelab nutrition. Okay, saya dah jadi coach sekarang ni, bukan cikgu dah. Okay. Tapi cikgu lah, cikgu pemakanan. Gitu kan. So, pagi-pagi kita sarapan dekat kelab. Macam sekarang ni duduk dalam ni, online. Tapi dekat luar sana, ada rakan kelab tengah duduk minum-minum. So, kita sangat enjoy lah, happy dengan sharing-sharing orang lain. Yang berkongsi cerita kan, lepas makan nutrisi jadi apa. Coach, saya dah boleh lah malam tadi sembahyang lipat kaki. Nampak? Benda-benda macam tu je. Okay? Benda-benda macam tu je. So, turning point saya, kenapa saya berubah ialah anak saya bila Allah uji dia. Okay, anak-anak saya ni kerap sangat tak sihat dan anak kecil saya Allah uji dia sembelit yang kronik. Doktor nak potong usus dia. So, dekat situlah saya, yelah, apa benda nak berlaku dekat kita ni, dia mesti ada sesuatu. Okay, mesti ada sesuatu yang menolak kita. Okay, so ni turning point saya. Bila Allah uji dengan anak, si ibu memang si ibu paling terkesan lah. Okay? Kelemahan saya jadi down, bisnes saya teruk. Okay? Saya rasa saya bukan ibu yang terbaik. Saya kata saya dah bagi dah yang the best untuk anak. Apa yang anak nak. Okay? Lepas bila saya check balik, ialah anak saya suka makan apa? Fast food, processed food. Nampak? Okay, saya banyak bagi benda yang tak baik pada anak. Sebab apa? Tak ada ilmu, tak ada kesedaran. Sebab tu kesan pada anak. Okay. Dan Alhamdulillah, setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Saya percaya pada rezeki Allah. Saya cari juga dia punya, saya usaha cari apa dia punya penawar dia kan. Masya Allah, saya berjumpa dengan nutrisi. Syukur Alhamdulillah. Saya berterima kasih sangat kepada kakak saya yang menjemput saya lebih daripada 10 kali. Kalau dekat sini kita jemput orang tak datang, tu biasa. Jemput lagi, ajak lagi. Kakak saya jemput saya lebih pada 10 kali. Saya tak pergi sebab saya cakap saya bukan nak turun berat. Okay? Tapi satu hari saya pergi sebab saya tengok kakak saya, walaupun badan dia lagi gemuk pada saya, tapi dia segar, dia aktif. Saya kata, kenapa jadi macam tu lah? Yang saya ni jadi macam berat badan, malas-malas. Lala saya cakap dekat dia, Kak, nak cuba lah pergi kelab boleh tak? Dia kata boleh lah, jom. So saya pergi. Dekat kelab lah saya dapat sesuatu, walaupun saya pergi 2 hari, saya dapat sesuatu, Masya Allah. Bila Allah nak bagi kan, okay? Allah nak bagi insya-Allah. Niat betul-betul. Ya Allah, aku nak mula dengan nutrisi ni kerana-Mu, ya Allah, bagilah sesuatu. Okay? InsyaAllah you akan dapat. So saya dapat perubahan yang besar dalam keluarga saya, anak-anak makin sihat, anak kecil saya pun dah normal, buang air besar dia, okay? Berat badan pun dah naik, okay? Bukan setakat ambil nutrisi, tapi kami ubah tabiat makan, okay? Ubah gaya hidup kita orang, okay? So yang dekat sini, yang masih ada Allah bagi ruang untuk kita, peluang untuk kita berubah, ambil peluang ni, ubah. Walaupun you all dah umur 50 ke 60 ke, kan? Kalau Allah dah pilih itu, okay, tak kisah apa background kita. You percaya je, okay? Follow rapat-rapat coach anda tu. Coach anda ready nak bantu. Okay, so last daripada saya, kamu takkan dapat nikmati kekayaan
jika tak dapat nikmat kesihatan. Saya minta yang ada dalam ni, okey, screenshot, okey ni, hantar dekat dalam media sosial, okey. Dan mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat ubah hidup orang lain, sedikit je. Okey, ramai tak orang dekat sini yang sibuk nak cari kekayaan? Ramai kan? Tapi ramai tak kat sini yang dia boleh nikmati kekayaan dia tu? Ada duit tapi tak sihat, rumah besar tapi penghuni dia berpenyakit. Ramai tak? Lepas tu, dah lah tak sihat, tak ada masa pula. Sibuk. Hari ni saya nak ajak awak masuk kelab kecoh lah, kelab tu free je. Okay? Dia tak boleh sibuk. Nampak? Tak apa kalau awak sibuk sekarang, nanti saya bagi video. YouTube awak boleh tengok. Saya sibuk. Nampak? Allah tarik. Bila dia tak ada nak mencari, okay? Tak dapat nikmat sihat dan nikmat masa tu tak dapat. Allah tarik. Masya Allah kan. Jadi kita niat pada hati, kita buat semua ni kerana Allah Ta'ala, banyak benda akan berubah. Okay, tu saja perkongsian daripada saya. Okay, kita ada masa 6 minit lagi. Ada ke rakan kelab yang nak berkongsi? Saya nampak ni. Puan Maria. Puan Maria nak berkongsi ke? Ni Kak Ana Rohana ni ada ke? Okay, ada ke yang nak berkongsi? Ada yang nak tanya? Okay, tak nak kongsi? Okay, 3 hari makan nutrisi rasa apa? Boleh berkongsi Okay, kongsi, tak nak buka video pun tak apa. Sebab apa? Bila kita berkongsi, walaupun sikit, benda sikit tu pun boleh twing, bagi harapan dekat orang lain. Tak payahlah nak tunggu berat turun 10 kilo baru nak share. Tak payahlah. Minum 1 minggu nutrisi rasa apa? Okay, tak apa. Kalau tak ready nak berkongsi, kita nak pergi dekat next session yang lagi best. Okay, yang lagi best. Boleh ready nak screenshot. Sebelum tu, disclaimer, belum buat lagi. Okay. Setiap produk yang dinyatakan tak bertujuan untuk mendiagnose, merawat, menyembuh ataupun mencegah sebarang penyakit. Bukannya Herbalife bukan ubat, tak boleh sembuh apa-apa. Okay, Herbalife ialah makanan gantian. Okay, yang penting sekali kita ubah gaya hidup sihat. Ambil nutrition, tak ubah gaya hidup, tak dapat juga. Okay, so yay. Kita ada something, okay, untuk rakan kelab Fit and Fun Day daripada Herbalife Nutrition. Dekat mana ni? Dekat Taman Gelora Kuantan. Jom ramai-ramai kita pergi 18 hari bulan 6. Okay, pukul 8 sampai pukul 12 petang. 12 tengah hari. Okay, boleh daftar sekarang. Tanya coach anda macam mana nak daftar. Okay, satu tim 5 orang. Dan bayaran dia lah RM25. Maksudnya share lah seorang RM5. Okay, tanya pada coach. Okay, screenshot ni. Okay, dan esok. Tarang. Esok ada lagi best. Ini coach yang luar biasa. Okay, teacher Aida. Saya tak nampak dah dia. Okay, esok dia bawa topik kepentingan air. Ingat you ambil nutrisi, tak ambil air. Okay, dia ibarat ada kaki kanan, tak ada kaki kiri. Okay, so kita menjemput coach kita. Mesti ramai nak kenal kan? Coach kita esok. Okay, persilakan teacher Aida. Hai, Assalamualaikum. Semangat pagi. Okey, jumpa saya esok sama-sama dengan perkongsian tentang kepentingan air. Mesti ramai yang tak suka minum air kan? Esok kita belajar tentang air. Air kosong yang suka minum air manis. Okey. Sebab apa? Itu sebab saya dulu pun sama. Susah nak minum air kosong. Tapi alhamdulillah bila kita dah join program, kita boleh latih diri kita untuk cukupkan air dalam badan. So esok saya akan berkongsi detail lah kepada semua rakan-rakan. Terima kasih.
Sama Teacher Aida. Tak sabar kan? Masuk esok. Banyak benda kita boleh dengar daripada teacher. Banyak rahsia. Ini orang kata paling senang. Paling senang. Rahsia paling senang. Nak maintain berat badan, nak sihat, nak kulit cantik. Tunggu esok. Tak percaya tengok muka Teacher Aida nanti. Tengok dia punya gambar transformasi dia. Okay. So, kita jemput sekali lagi Ustaz kita yang kacak. Okay, Ustaz Soleh. Ada Ustaz Soleh? Okay. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia perkongsian daripada Coach Ana Rozwan. Masya Allah. Okay, sesi kita telah di penghujung. Jadi jom kita sama-sama tangguhkan kelab kecoh sihat online kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jumpa esok pagi di waktu yang sama. Terima kasih semua. Saya nampak kat sini ada Cik Putih. Mak Teh kepada Ustaz Azrai. Terima kasih banyak hadir. Terima kasih semua host. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih semua. Bye. Thank you yang join. Jom kita ambil gambar pagi ni. Ambil gambar sambil bersenam. Membakar kalori. Jom buka kamera, gambar. Siapa ada topi, cari topi.